Ini kita nak cikgu nak ajar sikit lah tentang jawapan-jawapan dalam homework. Okey, ini contoh kertas 1. Antara ungkapan algebra yang berikut, yang manakah merupakan kuadratik algebra dalam satu pemboleh ubah? Jadi kita kena ingat, dalam satu pemboleh ubah dia mestilah, yang pertama kuasa dia 2, paling tinggi dia kuasa dia 2. Yang kedua, dia mestilah ada satu pemboleh ubah sahaja. Maksudnya dekat situ dia tak boleh ada X atau Y. Dia boleh ada X sahaja atau Y sahaja atau M sahaja, N sahaja. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh ada negatif. Kuasa dia lah. Kuasa dia tidak boleh negatif. Kuasa dia. Okay, kalau kita tengok dekat situ, A 3X kuasa 2, 2Y. Jadi ada berapa pemboleh ubah dekat situ? Tengok. Yang B, K kuasa 2 tolak K tambah 1 per K. Bila ada 1 per K, awak kena bawa naik atas K ni. Jadi dia akan jadi K kuasa 2 tolak K tambah K kuasa negatif 1. Jadi dekat sini ada kuasa negatif 1. Okay, ikutkan dia punya undang-undang tak boleh ada kuasa negatif. C, 8 tolak 3N kuasa 2. Okay, yang ini dia tak ada B saja. Tapi sebenarnya dia masih boleh dikira sebagai kuadratik. Okay, A dia ada negatif 3, C dia 8, B dia tak ada. Okay, D 5P kuasa 3 tambah P kuasa 2. Yang ni tengoklah, dia ada kuasa dia ada 3. Jadi yang mana satu jawapan, fikirkanlah. Okey, nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah bukan ciri-ciri bagi suatu fungsi kuadratik? A, mempunyai paksi simetri selari dengan paksi X. Betul ke? Ini paksi Y, ini paksi X. Adakah dia punya paksi simetri dia di X macam ni? Jadi ini paksi simetri dia. Betul ke? Ada tak cikgu ajar macam ni? Okey. B, mempunyai satu titik minimum atau satu titik maksimum. Biasanya dia akan ada satu titik maksimum dan minimum lah. Kalau macam ni dia ada titik. Kalau macam ni dia ada satu titik. Okey, so yang B ni betul lah. Graf berbentuk parabola. Betul lah, parabola. Hubungan yang banyak kepada satu pun betul. Jadi jawapan dia ... Okey, nombor 3. Punca-punca bagi persamaan 15X kuasa 2 tambah 2X tambah sama dengan 8. Okey, yang ni cikgu dah ajar punca-punca. Jadi kita samakan dengan kosong dulu. 15X kuasa 2 tambah 2X. 8 bawa ke sebelah, dia akan jadi negatif 8 sama dengan kosong. Jadi cari dia punya punca, iaitu jadikan faktorkan dia. Tekan kalkulator ni. Tekan kalkulator. Tak tahu nak tekan, cuba tengok balik yang sebelum ni belajar. Tekan kalkulator, anda akan dapat jawapan lah. Nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan satu graf fungsi kuadratik. Antara yang berikut, yang manakah fungsi kuadratik bagi graf itu? Okey, dekat sini kita tak tahu A, B, C, D yang mana satu adalah fungsi kuadratik. Jadi apa yang anda kena buat ialah cari X sama dengan kosong. Jadi kena cuba satu persatu. A, apabila X dia kosong, Fx sama dengan, apabila X dia kosong, masukkan nilai kosong, kuasa 2 tambah 4. Jadi jawapan dia adalah Fx dia adalah 4. Fx ni adalah Y. So Y dia adalah 4. Jadi dekat mana Y dia 4? Sepatutnya Y dia 4 dia dekat sini. Ni Fx ni adalah paksi Y. Paksi Y. Okey. Jadi A ni salah lah, sebabnya dia dekat negatif 4. Jadi A ni bukan. B kita masukkan. B ya. Okey, bila X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong
kuasa 2 tolak 4. Jadi Y sama dengan negatif 4. Betul tak Y dia negatif 4? Betul lah, negatif 4. Sini. Okey, kita cuba yang lain pula. C. Okey, C. Cikgu tulis kat atas ni ya, C. Y sama dengan negatif, ambil balik ni ya, negatif X kuasa 2 tambah 4. Jadi masukkan nilai negatif, masukkan kosong, tambah 4. Okey. Negatif kosong tambah 4 akan dapat positif 4. Jadi positif 4 di atas. So salah lah, C salah. Jadi kita tengok D pula. Y sama dengan negatif kosong, masukkan nilai kosong, tolak 4. Jadi negatif darab kosong, negatif kosong tolak 4, dia akan jadi negatif 4. So ada dua jawapan ada kat sini. Okey, dia ada dua jawapan, sama ada B atau D. Jadi kita tengok graf ni. Graf ni graf senyum ataupun graf masam. Bila dia adalah graf senyum, maksudnya A dia lebih dari kosong. Maksudnya dia positif lah A dia. Kalau dia adalah masam, maksudnya A dia kurang dari kosong. Yang mana satu dekat sini A dia lebih dari kosong? Tengok. B ke D? Cikgu tak bagi tahu B ke D. Yang mana satu A dia lebih dari kosong? Okey, kita tengok nombor 5. Antara graf yang berikut, yang manakah merupakan graf kuadratik bagi negatif X kuasa 2 tambah X tambah 6? Okey, macam mana nak buat yang ni? Fx sama dengan negatif X kuasa 2 tambah X tambah 6. Jadi yang ni tengah tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator, cari dia punya punca sama dengan kosong. Bila dapat punca, kita tahu X dia berapa, Y dia berapa. X dia berapa. Okey, cari punca. Okey, soalan nombor 5 cari punca dia. Okey, soalan nombor 6. Hasil tambah dua nombor ialah 12. Antara fungsi kuadratik yang berikut, yang manakah mewakili hasil darab dua nombor itu? Okey, yang ini pun kena cari punca. Okey, buat satu persatu. Masukkan nilai. Contoh, A ni kan. A sama dengan 1, B sama dengan 12, C sama dengan 0. Masukkan dalam kalkulator. Masuk dalam kalkulator. Cari dapat berapa. Dapat tak 12? Cari dalam kalkulator mana yang dapat 12. Tak dapat A, cuba B pula. Tak dapat B, cuba C, cuba D. Alright, so nombor 7. Diberi bahawa panjang segi empat tepat itu melebihi lebarnya sebanyak 6 cm dan luasnya ialah 112 cm. Berapakah perimeter segi empat tepat PQRS? Okey, luas. Luas ialah panjang darab lebar. Kan? Darab ni tak boleh tulis kat sini kan, salah pula. Okey, jadi dia kata kat situ panjang dia melebihi lebarnya sebanyak 6 cm. Jadi dia tak tahulah berapa dia punya panjang dia. Tapi kita tahu luas dia ialah 112. Okey, luas dia 112. Okey, panjang dia kata, panjang dia adalah 6 cm lebih. Okey, panjang dia adalah 6 cm lebih daripada lebar dia. Jadi macam mana kita nak buat? Jadi kita ambil satu pemboleh ubah contoh ya. Yang ini adalah 6 tambah M. Okey. Ini kita punya panjang. Jadi yang ini kita punya lebar. Jadi nak buat apa dengan panjang dan lebar ni? Luas ialah panjang darab lebar. Jadi panjang dia adalah 6 tambah M. Okey, darabkan dengan M. Darabkan dengan M. Sama dengan 112. Jadi apa yang kita kena buat adalah kita kena kembangkan 6M
tambah M kuasa 2 sama dengan 112. Kita susun dulu. Yang A mesti di depan. Kita susun A di depan. M kuasa 2 tambah 6M. 112 ni bawa. Dia akan jadi negatif 112 sama dengan 0. Lepas tu awak tekan kalkulator, cari dia punya faktor, dia punya punca. Jadi awak akan dapat M sama dengan 8. M sama dengan negatif 14. Okey, M tolak 8. M tambah 14. Okey, dekat sini kita tak boleh ambil yang negatif. Kita kena ambil yang positif. Jadi kita tahu dah panjang dia adalah 6 tambah M. Jadi panjang dia adalah 6 tambah 8, 14. Okey, panjang dia 14 cm. Dia punya lebar dia adalah 8 cm. Jadi soalan dikata nak perimeter. Perimeter tambahkan semua. 14 tambah 8 tambah 14 tambah 8. Jadi awak akan dapat jawapan dia. Untuk soalan nombor 8, X sama dengan negatif 4. Jadi, masukkan X sama dengan negatif 4 ialah salah satu punca bagi persamaan kuadratik. 5X kuasa 2 tambah 8X sama dengan tambah P sama dengan 0. Jadi, apa yang awak perlu buat? Masukkan negatif 4 dalam kita punya persamaan lah. Okey, kuasa 2 tambah 8 negatif 4 tambah P sama dengan 0. Jadi ini 5, negatif 4 kuasa 2 akan dapat 16. Okey, tambah negatif 32 tambah P sama dengan 0. Jadi 5 darab 16 akan dapat 80. Tambah tolak akan jadi tolak lah. Tolak 32 tambah P sama dengan 0. Jadi dekat sini anda akan dapat 48 tambah P sama dengan 0. Jadi kita singgalkan P, yang ni bawa ke sebelah, dia akan jadi negatif 48. Jadi awak dapatlah P. Okey, untuk nombor 9, raja di bawah menunjukkan suatu titik P47. Okey, ini adalah titik P47 yang terletak pada fungsi graf AX kuasa 2 tambah BX tambah 5. Nyatakan koordinat bagi P apabila nilai C dalam Fx berubah menjadi Fx AX kuasa 2 tambah BX tolak 3. Maksudnya graf ni berubah apabila mula-mula dia ambil persamaan yang ni, tiba-tiba dia tukar kepada persamaan yang ni. Okey, kita salin dulu. Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah 5. Yang ini Fx AX kuasa 2 tambah BX tolak 3. Okey, dekat sini dia ada daripada persamaan yang asal yang ni kepada persamaan yang kedua. Kita nak tengok yang ini. Okey, macam mana kita nak tengok? Kita tengok dia punya C dia, iaitu pintasan Y. Kalau kita tengok dekat sini, pintasan Y dia kan, apabila X dia kosong, pintasan Y dia dekat ujung ni. Ni 5. Okey, C yang pertama ialah 5. C yang kedua ialah negatif 3. Jadi kita kena tengok jarak dia pergi dari 5 ke dari 5 ni 5 ke negatif 3 sini. Berapa jarak yang dia lalu? Okey, 5 ke 0, 5 unit. 0 ke negatif 3, 3 unit. Jadi dia terpaksa melalui 8 unit. Okey, dia akan turun nanti. Graf ni akan turun sebanyak 8 unit. Jadi dia somewhere here lah. Sini 5, sini negatif 3. Jadi graf dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Okey, jadi dekat mana P ni sekarang? Kalau dia turun 8 unit, maksudnya dekat sini pun dia akan turun 8 unit juga. Jadi awak kena cari
dia 4 apa 7 turun kepada 8, dia akan jadi apa? Negatif 1 atau negatif 3. Nanti awak kena cari. Okey. Yang ni adalah X, ni adalah Y. Jadi 7 ni dia kena turun sebanyak 8 unit. Jadi berapakah dia punya Y dia? Awak kena carilah. Cikgu tak bagi jawapan, awak boleh cari C atau D. Apa jawapan dia? Okey, nombor 10, selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Yang ni senanglah. Kembangkan saja dahulu. Okey. So, X kuasa 2 tolak 2X sama dengan 4X tambah 7. Jadikan dia kosong lah. So, X kuasa 2 tolak 2X. Yang ni bawa ke sebelah jadi tolak 4X tolak 7. Sama dengan kosong. X kuasa 2 tolak 6X tolak 7 sama dengan kosong. Cari dia punya punca. Okey, so X1 sama dengan berapa? X2 sama dengan berapa? Okey, untuk kertas 2. Yang ni pun kena buat juga ya. Kertas 2. X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 3 kurungan 6 tolak X. Okey, yang ini susun je balik. X kuasa 2 tambah 4X sama dengan 3 darab 6 adalah 18. 3 darab negatif X akan jadi negatif 3X. Jadi susun balik ya. X kuasa 2 tambah 4X. Yang ni bawa ke sebelah jadi positif 3X. Yang ni bawa ke sebelah akan jadi negatif 18 sama dengan kosong. Jadi X kuasa 2 tambah 7X tolak 18 sama dengan kosong. Maka awak kena cari punca dia. Okey, punca. Okey, seterusnya selesaikan persamaan kuadratik yang berikut. Okey, negatif X per 2X tolak 3 sama dengan 2 per 5X tambah 3. Yang ni anda kena buat silang, darab silang. Jadi apa yang awak kena buat? Tulis dulu negatif X. Salin balik 5X tambah 3 sama dengan 2X tolak 3. Okey. Kembangkan dahulu satu per satu. Ini pun sama kena kembangkan. Alright, so negatif X darab 5X akan dapat negatif 5X kuasa 2. Negatif X darab 3 akan dapat negatif 3X. Sama dengan 2 darab 2X akan dapat 4X kuasa 2. 2 darab negatif 3 akan dapat negatif 6. Okey, kemudian semua ni masukkan ke sebelah. Semua masukkan ke sebelah. Susun dulu. Negatif 5X kuasa 2. 4X bawa ke sebelah dia akan jadi tolak 4X kuasa 2. Sekalikan X kuasa 2 dengan X kuasa 2 ya. Kemudian tolak 3X. Negatif 6 bawa ke sebelah akan jadi positif 6 sama dengan kosong. Okey. Negatif 5X tolak 4X akan dapat negatif 9X kuasa 2 tolak 3X tambah 6 sama dengan kosong. Yang ni nak tukar dia jadi positif pun boleh. Kalau awak nak tukar dia jadi positif, dia akan jadi 9X kuasa 2. Negatif tukar jadi positif. Negatif tukar jadi positif. Tambah 3X. Okey, yang ini kalau semua tukar, semua kena tukarlah dia punya simbol. Tambahkan jadi tolak 6 sama dengan kosong. Jadi cari dekat kalkulator. Tekan kalkulator. Okey, A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa. Kemudian buat faktorkan dan dapatkan jawapan.